Di atas perincian tersebut dan seterusnya kita nak beralih kepada komentar SPM iaitu untuk tajuk hari ini kami bawakan kepada anda berkenaan dengan kasih tanpa sayang dan bersama dengan kita yang berada di dalam talian iaitu saya kenalkan Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal selaku Profesor Fakulti Undang-Undang UKM dan Pesuruh Jaya Suhakam. Assalamualaikum Prof Datuk. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, selamat hari Ibu. Selamat Hari Ibu dan selamat Hari Keluarga Antarabangsa. Baik, terima kasih Prof Datuk. Baik, bila kita bercakap tentang kasih tanpa sayang ni Prof Datuk, jadi sebagai permulaannya lah bila kita bercakap situasi sekarang ini yang memerlukan ibu dan ayah untuk keluar bekerja, namun mereka juga terpaksa untuk menghantar anak-anak untuk ke pusat asuhan, taska, tadika dan sebagainya. Dan apa antara peranan penting bagi ibu bapa yang terpaksa memikul tanggungjawab ini bersama-sama agar anak-anak ini dibesarkan dengan kasih dan juga sayang. Sebagai permulaannya, Prof Datuk, silakan. Ya, sebenarnya ini adalah dilema semasa bukan saja hari ini tetapi telah bermula sejak ibu dan bapa sama-sama bekerja ya untuk memastikan mereka dapat menampung kehidupan keluarga. Jadi sebenarnya isu kasih sayang ni bukan saja masa ibu atau bapa ni bekerja tetapi sejak anak itu dalam perut lagi ya kemudiannya bila dilahirkan dan masa dia dibesarkan daripada kecil dan kemudiannya kadang-kadang ibu itu terpaksa balik bekerja, maka anak diserahkan di tempat pengasuh ataupun oleh ahli keluarga. Jadi bagi saya dilema itu kasih sayang itu datang daripada awal hingga akhir ya, dan kemudiannya bila ibu dan bapa terpaksa bekerja dan ibu terutamanya. Jadi daripada umur dulu cuti bersalin 1 bulan saja ya. Sekarang dah sampai 90 hari. Jadi ada panjang dan kita pernah berkempen untuk semua ibu diberikan sekurang-kurangnya 6 bulan pertama itu cuti bergaji penuh atau separuh gaji. Tetapi ramai yang tidak mahukan kerana itu mengganggu pendapatan keluarga. Jadi bagi saya dia bermula daripada awal dan kasih sayang ini walaupun ibu tak ada bersama, kalau pengasuh itu dapat menjadi pengganti dan dapat memberikan bantuan ataupun memberi kasih sayang dan mendidikkan kepada anak kita tu, dia akan membesar dengan baik. Ramai ya kalangan saya ingat generasi hari ini yang dibesarkan oleh pengasuh, dibesarkan oleh pembantu rumah, tetapi menjadi anak-anak yang baik juga. Jadi kita tak boleh menyatakan bahawa apa-apa pun anak itu tidak mendapat kasih sayang. Kerana bila dia balik ke rumah, katakan hantar anak pukul 7 pagi, ambil pukul 7 petang, daripada 7 petang sampai ke malam tu mungkin ibu dan bapa adalah beberapa jam, 4 jam kot ya. Kadang-kadang kalau ibu tu dia dah tidur dalam kereta dan sebagainya. Tetapi kita dari anak ni diberi rasa naluri, dia akan rasa kita menyayanginya, dan itulah daripada dalam perut. Sebab tu saya sebut daripada dalam perut ya, dia akan rasa bagaimana kita sangat-sangat memerlukannya dan memberi kasih sayang sepenuhnya. Ya, itu dia naluri seorang anak kepada ibu dan ayahnya. Dan sempena dengan Hari Keluarga Antarabangsa yang disambut 15 Mei ini, Prof Datuk, mungkin ada sedikitlah nasihat kepada ibu dan ayah untuk sama-sama, mungkin kita yang terlalu sibuk masa untuk bekerja mencari rezeki, ya kita faham, tapi perlu ada peruntukan masa untuk mendapatkan masa yang kualiti bersama dengan anak-anak dan juga keluarga. Mungkin inilah antara masa yang terbaik untuk sama-sama kita memperbetul semula struktur bersama dengan anak-anak, masa yang mungkin boleh diberikan kepada anak-anak dan juga pasangan. Prof Datuk. Sebenarnya kita daripada awal lagi sudah pun cakap mengenai quality time, bukan quantity ya. Saya rasa taman 90-an itu memang kita cakap pasal quality time. Jadi quality time ni saya selalu sebut kita ada 24 jam dan dalam tempoh 24 jam tu apa kita buat dengan anak kita. Jadi kalau kita pergi kerja, kalau dah hantar dia 7 pagi hingga 7 petang, so masa 4-5 jam sebelum dia tidur tu, kalau anak yang kecil memang dia on off, dia bangun malam
Dan saya agak tidak berapa senang kalau ibu muda ini kadang-kadang anak tidur dengan pembantu sebab dia kata mengganggu tidur dia. Tapi sebenarnya tidur tu dalam dakapan ibu bapa tu anak tu rasa selamat. Jadi kita sepatutnya membahagikan masa. Jadi hujung minggu bila ibu bapa bercuti dan bila ada hari cuti-cuti awam yang diberikan oleh kerajaan kerana sambutan dan sebagainya, gunakan sepenuhnya masa itu. Tetapi ramai juga ibu bapa bagi saya dia rasa ada guilty conscience. Jadi guilty conscience tu yang menyebabkan dia kadang-kadang terpaksa membayarnya dengan hadiah, ada memanjakan. Jadi kita sebagai ibu bapa tak ada, don't feel bad about it. Jangan rasa guilty conscience. Asalkan kita telah menjalankan tanggungjawab kita dengan baik. Masa yang ada, so we can fokus terus kepada anak-anak, bawa dia keluar, pergi makan bersama dan didik dia cara kita. Kalau di rumah, kata ambil satu je. Kalau kata hari ini, hari Sabtu, kita duduk rumah saya dan besok kita keluar. Kalau di rumah itu, dah boleh dia dididik. Dia pegang barang, kita kata, tak boleh tu, nanti rosak barang mami, barang mak dan sebagainya. Ataupun dia memanjat, bahaya, baik-baik. Kita bercakap dengan anak seolah-olah anak itu anak yang dewasa dan memahami kita. Dari situlah kita menerapkan nilai-nilai dan mendidik dia secara yang terbaik. Ya, itu dia nilai-nilai yang perlu kita terapkan pada anak-anak kita. Bila bercakap tentang anak-anak yang perlu untuk masa untuk kita bawa keluar dan sebagainya, sekarang ni Prof Datuk, anak-anak juga advance. Seperti yang tular baru-baru ini, anak kecil berusia 6 tahun memandu kereta sendiri, bawa adik ni untuk ke kedai membeli mainan. Dan ibu bapa kadang-kadang kita menguruskan rumah tangga, terlepas pandang terhadap perkara-perkara seperti ini. Anak tu tahu bagaimana nak start enjin dan memandu sehingga 2.5 km dan jaraknya agak jauh sebenarnya Prof Datuk. Jadi bagaimana sebenarnya ibu bapa juga perlu advance ke depan supaya dapat mengawal anak-anak yang advance ni Prof Datuk? Sebenarnya kita ni ialah dalam keadaan sibuk dan kadang-kadang kita penat, ya. Kita memang, saya tak nafikan kita terlepas pandang. Betul. Tetapi kita selalu ingat anak kita anak yang cerdik. Dan dia betul. Dia pandang saja ayah buat macam mana. Dan bagi saya bila saya baca berita tu ngeri, ya, mengeriskan. Ya Allah, ya Tuhanku, macam mana dia boleh sampai ke tahap itu. Zaman saya membesarkan anak-anak adalah anak-anak umur 14-15 tahun. Tetapi anak umur 6 tahun ni sangat cerdik. Dia tengok aja ayah dia buat apa, masuk gear kat mana dan sebagainya. Dan hari ini kereta automatik. Jadi kita bila naik kereta dengan anak, cakap, ini ayah bawa kereta, kamu kena pasang seat belt dan jangan sekali-kali cuba pegang ni, pegang tu sebab dia bahaya, kereta ni berjalan ke hadapan. So, bila kita ceritakan kepada anak, dia mungkin kata, boleh tak nak cuba? Saya percaya anak ini mungkin sudah pernah cuba. Ayah tu mungkin ajar dia. Tetapi dalam masa yang sama kita mesti selalu ingatkan. Dan ibu bapa tak boleh alpa. Mana kunci kereta, letak kat mana. Ya? Sebab kita ada pernah dengar cerita-cerita sedih. Kalau di zaman saya tu, kemalangan berlaku dan satu kereta meninggal dunia. Sebab dia ambil kunci kereta ayah dan ibu ayah pergi ke luar negara bertugas, ibu tinggal di rumah pergi kerja, tetapi anak-anak dijaga oleh pembantu. Letak kunci kat mana? Kunci kereta perlu dikunci di tempat yang selamat supaya anak tak boleh ambil kunci tersebut. Itu bagi saya sangat penting lah. Dan sama juga dengan anak yang tinggalan rumah. Kunci rumah, ya. Kunci rumah ni kita tak nak anak jadi latchkey. Kadang rumah terbakar. So beri tahu kat mana anak yang paling dewasa dalam rumah tu. Dan sebenarnya adalah menjadi kesalahan undang kita meninggalkan anak tanpa penyiliaan orang dewasa. Jadi kalau ada pembantu, beritahu pembantu di mana nak letak perkara-perkara itu. So bagi saya sebagai ibu bapa kita mesti lebih terkehadapan, mesti advance lagi dari anak, dari keselamatan anak tersebut. Jadi Prof Datuk, itu dia, anak-anak ni merupakan amanah Allah kepada kita semua. Jadi perlu untuk kita memegang amanah ini sebaik mungkin. Jadi sebagai ibu bapa sebenarnya cabaranlah masa kini kan, teknologi yang ada, teknologi advance, anak-anak pun semakin advance. Jadi mungkinlah ada sedikit kata-kata daripada Prof Datuk sendiri kepada ibu bapa yang bakal menjadi ibu dan ayah juga. Antara perkara yang boleh kita lakukan supaya kita menjaga amanah Allah ini sebaik mungkin, Prof Datuk.
Ya, kita Ya. selalu ingat ini amanah Allah yang sangat berat kepada kita. Allah memberi ujian berbagai kepada kita. Ada kita sangat beruntung, anak alhamdulillah baik, masa kecil tak nangis banyak, pergi sekolah pun tak menangis, belajar dengan baik, boleh sampai masuk universiti. Tetapi ada masanya kita dicabar, ada anak-anak yang dia nakal. Kanak-kanak kalau tak nakal dia bukan kanak-kanak. Dan Betul. kenakalan menunjukkan dia seorang anak yang cerdik. Jadi kita perlulah memastikan bahawa kita selalu ingat mengingat, dan jangan anggap anak tak tahu, jangan anggap anak itu tak pandai lagi. Jadi kita ambil peluang itu dan sambil kita mendidik anak, kita menghormati hak dia dan kita terangkan kepada dia apa yang bahaya kepada dia dan apa yang tak bahaya kepada dia. Jadi saya rasa ibu muda hari ini bahan banyak kalau nak dibaca, nak menyambut bayi, bagaimana nak besarkan. Jadi baca bahan-bahan itu dan kemudiannya kita boleh dan bercakap mungkin dengan orang yang lebih tua, bagaimana dia membesarkan anak, dan contoh-contoh itu sangat baik untuk kita meneruskan kehidupan. Ya, itu dia. Dan bila kita bercakap tentang situasi sekarang ini juga, Prof. Dato', ya, keperluan untuk kita ibu dan ayah bekerja dan akhirnya kadang-kadang mengganggu emosi, ya, emosi ibu dan ayah dan menyebabkan akhirnya mendera anak-anak, melepaskan kemarahan kepada anak-anak, meletakkan kemarahan itu kepada mereka dan akhirnya anak-anak juga akan ialah terkesan terhadap perkara ini, antaranya juga mungkin dari segi komunikasi mereka, dari segi adab mereka dan juga mereka menjadi trauma terhadap perkara yang berlaku kepada anak-anak ini. Dan mungkin ada sedikit pesanan kepada ibu bapa untuk kita mengawal emosi dan juga perasaan kita agar anak-anak tidak menjadi mangsa terhadap semua perkara ini. Prof. Dato'. Saya cuma boleh ingatkan semua orang, termasuk diri saya. Kalau marah, yang sangat marah, kita terkejut, ya, istighfarlah dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, urutlah dada. Ya Allah, kenapa? Dan jangan cakap perkara-perkara yang tidak baik. Kamu ni nakal, kamu ni jahat. Jangan. Astaghfirullahalazim, betuahnya anak ni, betuahnya kamu. Ya Allah, ujian Allah betul pada mami, pada mak. Kita ingat. Dan kita semalam menyambut Hari Ibu. Begitulah ibu kita dulu menjaga kita melalui segala kesukaran. Jadi kita jangan satu, mulut ibu ni masin, kata orang tua. Doa itu doa yang makbul. Jangan doa perkara yang tidak baik terhadap anak. Apa pun yang dilakukan, dia anak dan dia tu datang dari kita dan kitalah yang bertanggungjawab mendidik anak. Jadi sebagai ibu bapa, saya ingatkan diri saya dan juga semua ibu-ibu lain, bukan salah kita kalau sesuatu berlaku pada anak, kalau anak melakukan sesuatu di luar jangkaan kita. Tetapi kita sentiasa mengingatkan diri kita di mana kita tersalah langkah dan kita baiki perkara itu. Jadi ini yang saya nak harap kita semua boleh dapat. Dia tetap kanak-kanak dan dia sentiasa memerlukan bimbingan kita. Ya, itu dia ucapan dari seorang ibu, dari hati ke hati untuk sama-sama kita mengaplikasikan perkara itu dalam hidup kita. Jangan kita underestimate anak-anak kita, jangan kita menganggap bahawa anak-anak kita tak tahu, tapi cubalah memberi nasihat yang sebaiknya dan tahan marah, cuba untuk doakan yang terbaik untuk anak-anak kerana doa ibu mustajab, tak ada, orang kata tak ada batasnya. Jadi perlu untuk kita sentiasa mendoakan yang terbaik. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Dato' Nur Aziah Muhammad Awal selaku Profesor Fakulti Undang-Undang UKM dan Pesuruhjaya Suhakam. Terima kasih banyak Prof. Dato'. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.